bagi aku Syed Saddiq punya komplain dalam Dewan Rakyat tu for me nonsense lah. But unfortunately itu argument ataupun perbahasan Dewan Rakyat tentang bajet yang paling bagus aku dengar daripada Pembangkang. Oh. Sebab kita ada satu lagi Pembangkang yang cakap ketimbang tu maksud dia apa, kencing apa semua tu. Tu pun satu bangang kat tu. Dengan kita ada ketua Pembangkang bangang seorang, kita ada bekas menteri dan juga ahli parlimen Putrajaya sekarang yang tak berapa bijak. Isu MHB pun nak sentuh juga. So basically perbahasan bajet tu nonsense tau sebenarnya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi episod 41. Dan dah lama kita tak berdua kali ni. Yes, kembali aku kat kursi ni. Kat sofa ni. Selesa sikit. Selesa sikit lah. Tapi style tu pakai yang kau cerita sikit outfit kau ini. Balik surau bang. Tapi style tu tahu aku cakap kau ni memang jemaah PAS. Aku rasa ada gaya tu. Kau ada gaya tu sebenarnya actually. Tak lah. Balik surau. Ni kita rekod malam. Untuk pengetahuan korang lah, kita rekod malam pukul 9. So aku daripada rumah tadi, lepas balik surau tadi aku start kereta, aku tu gerak lah. Kena ke baju macam ni nak sembang ekonomi ni? Tak ada salah. Boleh Tak ada salah. Tak ada guru garau. Tak ada lah. Tak ada. Walaupun pakaian gini, kita tak ada lah bengong sangat macam ekonomi. Kita dah guru garau je. Tapi kita dapat pun satu episod tapi episod kali ni dah lama sebenarnya aku tak merasa aku dengan kau. Dah lama gila aku Ya. Last bila Last aku rasa 2 bulan lepas aku rasa. 3 bulan lepas lah lebih kurang. Kita berdua je. Sebenarnya kita bertiga hari ni, tapi kerana kita tak dapat datang atau urusan kecemasan last minute. So kita berdua je. So kita posting kita berdua. Tak ada masalah. Aku rasa itu no issue right. So kita pergi 2 topik yang menarik. Tapi ini betul-betul ekonomi totally. Sebab tu Amir punya pakaian yang aku rasa macam style tu. Maksudnya kita ambil topik PAS tu. Tak ada lah. Takkan sebab aku pakai kopi aku pakai ambil topik PAS. Putih kopi aku tu kena. Tinggal letak hijau sikit sini ni. Tak ada logo lah. Tak ada logo. Tinggal letak logo ke settle lah. Tapi tak apa. Kita satu. Benda ni kita dah bincang lama aku rasa. Dulu pun kita pernah masuk ke topik ni. Bridge saat aku Malaysia ada umumkan nak masuk bridge. Dan sekarang Malaysia dah sah masuk. Yes. Dalam bridge tu. Simple way. So kalau Malaysia dah sah masuk, so kau boleh nampak lah, dia tak kena berlaku benda ni esok atau lusa atau minggu depan, bulan depan. Dia ambil long term untuk kau nampak impact kajian masuk bridge ni. Tapi kau tak rasa bridge ni ada satu taktik atau menunjukkan kumpulan negara ni memang hati dengan US. Memang pun. Basically itulah tujuan BRICS ditubuhkan. So ni memang perang psikologi, perang ekonomi yang jelas menunjukkan bahawa perang fraction ekonomi lah. Yang US tidak boleh pegang ekonomi lah. Betul. So macam mana dengan pilihan US ni, BRICS dah sah, dah umumkan semua. Mata wang dia pun dah umumkan. Mata wang BRICS lah? Betul. Untuk pilihan raya Presiden US ni, Donald Trump lawan Kamala kan. Bagi aku Kamala akan kalah teruk lah. Why tu? Bagi aku, pandangan aku. Sebab populariti Trump satu. Kedua, dia akan jadi waktu first time Trump menang itulah. Yang first time Trump bertanding dulu. Yang dia kalahkan siapa tu? Allah, perempuan juga silap aku. Apa nama aku lupa nama dia. So dia bukan pertarungan yang orang kata too big giant lah. Sebab Kamala ni pun last minute. Last minute tukar daripada Biden. Sebab Biden pun dah nyanyuk kan. Kalau bagi Biden pun memang kalah teruk lah. So Demokrat tak nak, at least kalah tu kalah bermaruah, dia hantar Kamala. So for me, Trump akan menang dengan dia punya propaganda dia, dengan isu tembakan tu. Memang dia tengah hype lah sekarang. So memang chances untuk dia menang tu besar. Cuma Trump ni kita kena tengok juga, dia jenis no mercy punya orang. Dia jenis kalau dia nak bedal, dia bedal. Tapi dia pandai deal. Contoh, macam mana zaman Trump, Amerika dengan Russia sebelum tu zaman Obama, dia macam suam-suam kuku ke dengan Russia. Tak macam zaman Biden. Biden memang anti terus kan. Zaman Trump, Amerika dengan Russia sangat baik. Amerika dengan China pun, walaupun ada trade war, masih
okey lah. Boleh bincang lah. Boleh lah, boleh duduk semeja lagi. Dan for the first time US President boleh jumpa dengan North Korean punya President. So bagi aku Trump dia punya negotiation dia punya deal dia power. Dekat situ power dia. So it's either dia akan memberi kesan pada BRICS ke tidak. Aku rasa tak, sebab BRICS ni dia memang tujuan dia untuk melawan hegemoni US, and even benda tu masih wujud di zaman Trump pun. Cuma BRICS di zaman Trump dia nampak friendly. Dia tak terlalu agresif sebab Trump pandai nego. So dia akan ada win-win situation juga kat situ lah, antara pengaruh ekonomi US dan juga BRICS. BRICS akan develop, at the same time ekonomi US juga tak akan menurun lah. Dia akan cuba untuk naik dengan cara Trump punya negotiation deal. Tapi kalau Trump buat nayah, dia akan trade war lagi sekali lah. Tapi aku punya pandangan kau, aku setuju dengan kau kan. Cuma pandangan aku ni jelas, aku rasa kenapa dulu Rusia atau BRICS nampak tak pergi ke depan sangat boleh bincang dengan US, sebab diorang rasa diorang tak nak nampak bahawa diorang ni betul-betul nak lawan US sebenarnya. Diorang rasa macam BRICS ni satu inisiatif yang aku kumpulkan untuk jayakan ekonomi-ekonomi untuk negara-negara kedua ni. Ya. Negara kedua ni maksud negara yang tengah berbangun lah. Bukan totally dah berbangun macam US, India, Brazil, macam itulah contoh dia. So negara kedua Afrika, negara yang kedua dia tengah bangun. So Rusia bawa inisiatif ni. Ini yang dia cerita kat US. Ini pandangan aku lah. Dinampakkan dulu. Tapi sebenarnya di balik takbir ini yang jelas adalah kau dah tak nak bergantung dengan US lah. Dan bagi aku ini plan yang bagus sebenarnya. Plan yang bagus. So dia ada pilihan kuasa yang jelas untuk kau pilih kalau kau tak nak US. Tapi US dari segi ekonomi dia kan dia hebat sangat atau dia dapat benefit disebabkan oleh perang dunia yang dia menang dulu. Itu satu. Kedua sebab dolar. Tu je. Setiap perdagangan dunia daripada dulu kita trade pakai dolar. So sebab tu BRICS nak potong benda ni, nak cut kebergantungan tu dengan dolar. Sebab kau kena faham lah, dengan negara BRICS ialah negara yang ada kekuatan perdagangan yang besar. India, Brazil, China, kan? Tu semua dengan negara Rusia, negara yang ada kekuatan ekonomi besar, yang mana deal diorang ialah diorang tak trade dengan US. Diorang tak, contohlah Malaysia trade dengan China, kita tak pakai US. So contoh China beli barang kita pakai duit kita beli barang China pakai duit China. So kedua-dua currency akan strong and US akan terpinggir. So ini cara kita nak kurangkan hegemoni kekuasaan ekonomi US. At the same time, US juga sekarang ni kau kena tengok juga dia punya perkembangan teknologi makin down. Dia bukan makin up. Yeah. Tahu. So America is going down and BRICS tengah nak naik. So at one time memang akan ada fight yang last kali aku bagi pandangan aku lah, Amerika tak akan lagi jadi kuasa ekonomi dunia. Dia akan jadi end up macam Britain sekarang. Macam mana Britain sebelum perang dunia, negara yang ada kuasa ekonomi yang besar, selepas perang dunia dia down, Amerika akan berlaku fasa tu. Dan kita akan tengok siapa pula take over. It's either Russia ataupun China. Ya, aku tapi ni seronok lah. Bagi aku seronok lah. Kau tak rasa seronok? Kau ada pilihan dalam dunia ni. Fair trade lah untuk negara-negara membangun dan juga negara kecil. Kalau tak US akan conquer kau. US nak demand nak ada military base dekat negara kau jika kau nak ada kerjasama dengan US. Macam-macam dia nak demand. So sekarang nice lah, bagi aku nice lah. Gameplay yang nice lah. So kita banyak backup dari segi ekonomi. Tetapi so Malaysia dah sah masuk BRICS. So kau boleh tengok nanti tahun depan mungkinlah aku kata paling cepat untuk kau nampak lah impact dari segi market, impact dari segi import export, impact daripada keadaan negara tu akan meningkat. Itu impact. So kita nak pergi pada benda famous juga satu lagi. Itu berkaitan dengan belanjawan 2025. Okay. Belanjawan ni standard SOP. Belanjawan paling mewah lah setiap tahun lah. Setiap tahun mesti belanjawan paling tinggi. Konsisten lah setakat ni lah. Kajian Madani. So kita pun nak. Sebenarnya aku pun nak belanjawan tinggi. Kalau belanjawan rendah, banyak inisiatif kat kena cut off lah. Itu kau nak faham. Jika belanjawan tinggi bukan banyak kita belanja. Baguslah untuk negara. Sebab jika kerajaan belanja banyak, KDK pun meningkat juga. Sebab KDK tengah meningkat sekarang ni. Sebab tu kerajaan berani spend banyak. Kalau kerajaan cut bajet, susah lah. Totally susah untuk rakyat kita. Banyak inisiatif mungkin STR dikurangkan, mungkin berbagai inisiatif kementerian dikurangkan totally. Contoh kalau korang ingat 2016 macam mana harga minyak turun, kerajaan dah umum bajet tapi kerajaan terpaksa relocate balik bajet. Banyak benda dia cut, especially dalam pendidikan.
Betul. Itu. Tapi sekarang ni bajet paling tinggi ada pendidikan, Kementerian Pendidikan paling tinggi Standard setiap tahun. setiap tahun. Tapi ini soalan aku nak lontarkan dalam podcast kita. Kita bajet Kementerian Pendidikan memang paling tinggi, paling seronok lah aku kata. Kementerian ni paling seronok, banyak duit lah. Tapi still ada isu-isu skandal YTL, sekolah da'i. Isu tak silap aku, isu Rosmah dulu. Kau ingat bukan Rosmah, bukan sekolah Tu apa? solar. Projek solar. Tapi Sorry, untuk sekolah juga. Untuk sekolah juga. Untuk sekolah kat Sarawak. So dia berkaitan dengan sekolah agak. So maksud banyak ketirisan yang berlaku di negara kita ni melibatkan sistem pendidikan kita. Dalam sistem pendidikan kita. So formula aku nak bincangkan formula. Adakah patut juga kerajaan invest banyak kepada Menteri Pendidikan, atau kerajaan berpusatkan duit tu menunjukkan satu agensi baru, jika melibatkan projek, melibatkan penambahbaikan sekolah apa, dia ada agensi yang baru lagi Di dalam Kementerian Pendidikan. untuk check, untuk ada layer banyak lah kini. Tak ada dah open tender, layer banyak layer lah. Dulu mungkin dia kata one off layer, maksudnya satu layer je. Projek umum orang ni tu dapat selektif projek lah kini. Tapi perolehan daripada kewangan. Kan, tapi kelulusan kementerian. Okay. Sama konsep dia. So nak bagi make sure bahawa tidak ada ketirisan, sebab dia tak ada hasil. Bertahun-tahun kita bajet kita memang tinggi pendidikan, tapi still ada masalah yang sama. Kalau pandangan aku, Kementerian Pendidikan punya bajet memang akan tinggi setiap tahun. Tapi orang akan question dia, ROI dia kat mana? Yes. Return of investment dia dekat mana? Bagi aku ada, memang ada. Sebab satu, kau kena tengok juga, kebanyakan peruntukan, macam contoh tahun ni berapa bilion aku lupa dah. 64 bilion kan, tak silap aku. 64 bilion untuk Kementerian Pendidikan. Kebanyakannya adalah untuk perbelanjaan mengurus. Contoh pandai bayar gaji guru, untuk peralatan sekolah, tu semua perbelanjaan mengurus. Dan kalau kau nak tengok pembangunan, kau tengok pembangunan dia dari segi perbelanjaan pembangunan untuk sekolah. Contoh aku bagi tahun ni ialah tahun yang bila aku dengar bajet aku terkejut juga. Kerajaan nak buat 44 sekolah baru. Banyak. And yang paling aku rasa antara paling banyak jugalah dalam tempoh 5-6 tahun sebelum ni. Sebab seingat aku bajet 2022 Zaman Ismail Sabri, kau tahu banyak sekolah dia nak bina? Berapa? 5 je? 5 je. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, 44 buah sekolah baru. Sebab kau kena tahu juga, demand untuk pendidikan tu makin lama makin banyak. Sebab sekolah sekarang mungkin satu kelas ada 40 orang, ada 45 orang. So pack tau. Satu cikgu nak jaga semua susah. So keperluan untuk ada sekolah baru tu, untuk kurangkan kepadatan murid dalam sekolah tu perlu ada. So that's why ada banyak sekolah baru, which is bagus lah. Return dia ialah kita lebih banyak lagi boleh lahirkan anak-anak yang dapat belajar dengan lebih selesa, which is good. Cuma bagi aku, Kementerian Pendidikan ni, kalau kau nak make sure dia ada accountability dari segi penggunaan bajet dan sebagainya, kau tak boleh nak adakan satu agensi juga. Sebab dia akan jadi birokrasi yang lambat tau. Contoh kau tender lulus daripada Kementerian Pendidikan kan, open tender. Open tender first. Kalau kau nak upgrade sekolah dulu. Ya, bukan, maksudnya sekolah baru. Okay, kau dapat tender untuk buat sekolah baru daripada Kementerian Pendidikan. Kau dapat perolehan daripada Kementerian Kewangan. Lepas tu kau baru nak start projek. Lepas tu kau nak bagi subkon segala subkon ni. Tak kira lagi pejabat tanah semua. Pejabat tanah segala urusan dengan subkon lagi. Dia akan ambil masa yang lama. Dan kalau kau tambah satu agensi kat situ, untuk dapat kelulusan agensi tu pula, dia akan lagi satu lagi kerana birokrasi kat situ. So apa metod untuk kita menjaga daripada tidak berlaku ketirisan ni? Dia bagi aku, ketirisan dalam Kementerian Pendidikan berlaku sebab kau tak ada check and balance dalam, bukan Kementerian Pendidikan saja tau, semua bajet negara ni. Kesilapan dia, kita tak ada audit selepas bajet. Pernah tak kau dengar audit selepas bajet? RMK ada apa, pembentangan rancangan separuh penggal RMK apa semua, kau akan audit balik RMK tu dah separuh jalan, dah mula ada dapat kesan ke tak. Tapi bajet setiap tahun tak ada. Kau umum contoh 500 juta untuk MARA. Audit ada tak? Tak ada. MARA buat apa 50 juta tu? MARA buat apa? Kita tak tahu. So keperluan untuk audit tu sebenarnya bukan untuk Kementerian Pendidikan, untuk semua. Tetapi audit bajet itu jauh lebih baik sebenarnya. Maksudnya contoh, kau nak bentang bajet bulan 10, bulan 8 kau dah bagi audit, bentangkan audit tu dulu.
Contoh kalau kau tahu ada berapa banyak lebihan bawa balik masuk perbendaraan, baru kau boleh estimate bajet tu function ke tidak sebenarnya. Ni aku cerita general lah, bukan Kementerian Pendidikan je. So kalau nak buat audit perlu, ya perlu, tapi bukan sekadar dalam Kementerian Pendidikan tapi semua, dan tak perlu ada satu agensi lain dalam kementerian sebab dia akan birokrasi lebih banyak. Okay. Tapi benda itu kita bincang pasal pendidikan. Kita nak bincang satu lagi. Berkaitan dengan hutan negara. Hutan negara, totally. Kau tahu, bajet kedua paling banyak adalah MOF. So untuk korang semua faham lah kenapa MOF atau Kementerian Kewangan ni bajet dia ada pertukaran tahunan untuk dia, sebab dia kena bayar hutang negara. Hutang YNDB lah, hutang ni lah. Ada orang minta maaf semalam. Ya kan. Apalah dia dah minta maaf kan. Okey lah kan. Senang tu kerja. Senang hidup. Okay. Tapi tak apa, teruskan. Tapi itu untuk korang faham kenapa MOF yang kedua tertinggi kementerian, tak silap aku lah. So untuk korang faham juga satu lagi, kerajaan sebenarnya actually kenapa kita dalam belanjawan kita tak guna macam contoh kat DK kita 300 juta aje. Kita tak guna kat DK kita 300 juta untuk bajet 300 juta aje. Kita mesti ada lebih bajet. Lebih, maksudnya KDK kita 300 juta tapi bajet kita yang kita belanja 400 juta. Kenapa masih berlaku benda ni? Benda ni berlaku sebabkan kerajaan kena tampung. First, kalau kau orang fokus KDK saja nak fokus bajet, kau akan dapat inisiatif-inisiatif lain. Akan habis momen lah. Maksudnya kerajaan apa benda nama tenda bahasa mudahnya untuk bayar gaji kos pengurusan tu je akan selesai menggunakan KDK. Jika nak ada investment untuk benda-benda lain atau nak ada inisiatif lain, memang kena ada pinjaman. Memang kerajaan kena ambil keluarkan bond actually. Itu dari segi bond, dari segi pinjaman. Tapi kita nak bincang dari segi hutang negara kita. Macam mana method kita untuk kita kurangkan hutang kita sebaik mungkin? Adakah dengan cara sekarang ni, iaitu SST dinaikkan lagi? Setiap tahun lah SST dinaikkan. Macam-macam barang dah kena ni. Avocado pun, ikan salmon pun dah kena. Ikan apa dah kita tak tahu dah kena. Kau rasa bagus ke dengan naik tax? Kerajaan tak ada cara lain untuk naikkan hasil melainkan daripada tax sebenarnya. Yang paling cepat lah untuk kau dapat revenue. Kalau kau nak dapat revenue daripada investment kau, daripada GLC, lambat. Kau nak dapat revenue daripada Petronas, kadang-kadang untung, kadang-kadang tak berapa sangat. So revenue paling cepat daripada cukai lah. Sebab tu kerajaan tengah cuba untuk mempelbagaikan cukai. Contoh cukai minuman lah, apa yang baru-baru ni kan. Lepas tu cukai dividen. Cukai dividen untuk yang 100,000 ke atas akan kena cukai. So bagi aku, kerajaan kena buat benda ni untuk kembangkan duit dia. Bila kembangkan duit, kita tak perlu berhutang sangat. Tapi one of the good thing yang aku nampak daripada sejak Datuk Seri Anwar pegang ialah kita berhutang setiap tahun makin kurang. Contoh 2022 tak silap aku kita hutang 100 juta. 2023 93 juta. Tahun ni 80 juta lebih. So dia makin menurun. Tahu. So kita punya dasar fiskal tu semakin baik. Dia benda ni penting untuk pelabur tengok tau. Tetap hutang Tetap hutang, tapi pelabur akan tengok tau. Negara ni ada effort untuk mengurangkan hutang dia. Sebab nak tak nak kau tak boleh tak berhutang setiap tahun. Even Singapore pun dia ada hutang dia. Setiap negara ada hutang. So kau berhutang, tapi kau boleh menguruskan hutang kau dan kau boleh cuba untuk mengecikkan hutang kau. Pelabur akan ada keyakinan yang negara ni punya fiskal tengah bagus. So investment akan datang lebih banyak. So kau akan GDP kau lagi naik. So kau akan tingkatkan revenue kau lagi. So itu apa yang kerajaan cuba buat. Senang cakap macam aku satu contoh mudah lah. Layman punya analogi lah. Contoh, negara ni dia macam orang. Katalah kau gaji RM3,000 kan. Kau gaji RM3,000, tapi kau belanja RM4,000. Mana datang RM1,000 tu? Kau minta tolong bini kau top up lah RM1,000. Okay. Tapi tahun depan, contohlah kau buat dua kerja. Kau kerja part time, buat Grab lah contoh kan. Daripada RM3,000, gaji kau jadi RM3,500. Kau still tak cukup lagi sebab kau punya perbelanjaan sebulan RM4,000. Tapi kau hutang dengan bini kau makin kurang, RM500. Daripada RM1,000 jadi RM500. Kemudian naik lagi kau punya basic kan, RM1,700 dah naik basic kan. So katalah kau punya pendapatan tahun akan datang tu jadi RM3,800. Kau bawa Grab dapat RM4,000 lebih. So kau punya perbelanjaan dengan kau punya pendapatan dah lebih.
So at the end kerajaan dah tak berhutang lagi. So itu apa yang Datuk Seri Anwar cuba buat sekarang ni dalam tempoh pentadbiran dia. Sebab Datuk Seri Anwar pernah buat benda ni dulu waktu dia jadi first round punya Menteri Kewangan. Kita panggil perbelanjaan berimbang. 2 tahun dia jadi Menteri Kewangan selepas Tun Naim, dia dapat buat kita punya pembelanjaan berimbang. Maksudnya KDNK kita contoh tentu 200 juta, kita belanja 200 juta. Next year dia boleh buat KDNK 220 juta, belanja 200 juta. So kau ada lebihan. Lebihan tu masuk tabung. Itu apa Datuk Seri Anwar punya plan. Yang aku nampak lah. Dia pernah buat dulu. Dia pernah buat and well proven, boleh dibuat. Doable. So sebab tu kau kena faham juga kenapa kerajaan cuba untuk mempelbagaikan cukai. Bukan dia cukai tu untuk orang yang miskin. Kau kena faham juga. Dia ada beza cukai yang dibuat, dasar cukai dibuat zaman Najib dengan dasar cukai zaman Anwar. Dasar cukai zaman Najib, kau gaji kau 500 ke, kau gaji kau 5,000 ke, 50,000 ke, kau tetap kena bayar GST tu. Cuma Datuk Seri Anwar, dia sekarang ni, dia gunakan metod maha kaya, kau kena bayar cukai. Yang miskin akan dapat benefit daripada pembayaran cukai orang kaya. At the same time, kerajaan pun dapat benefit juga melalui revenue daripada cukai. So itu apa Datuk Seri Anwar punya method beza dengan Najib. So itu apa aku nampak, apa yang kalau kita cakap pasal dasar fiskal, itu strategi Datuk Seri Anwar sekarang lah. Quite good sebenarnya. Tapi kau tak nampak ke dia sangat bermusuh dengan Maha Kaya ni? Dia dalam bertangan belanjawan dia ulang 3 kali yang Maha Kaya ni. So nampak dia macam, oh ni enemy aku. Mama aku tengah nak rosakkan kau ni sekarang ni. Mama nak potong. Sama ni kau hidup senang gila. Round 95 kau dapat subsidi. Semua benda kau dapat subsidi. Sekolah pun kau boleh dapat subsidi. Kau boleh hantar anak kau free masuk sekolah tak bayar. Banyak benda kau dapat benefit dengan gaji kau banyak. So kau untung banyak lah. So sekarang ni, tapi ingat Maha Kaya ni rakyat Malaysia tak? Okay. Rakyat Malaysia. Okay. Adakah ini satu titik yang ramai tak buat, tak pernah ada lagi orang buat? Di Indonesia pun aku tak pernah nampak polisi agresif kepada Maha Kaya. Walaupun orang ada tujuh kepala naga semua yang king yang kau tu. Tapi soalan aku yang besar adalah orang Maha Kaya ni diorang control ekonomi. Diorang pegang ekonomi Malaysia ni. Sedangkan dengan keadaan nampak terlalu agresif untuk lawan Maha Kaya ni, dia akan memberi impak yang negatif juga kepada ekonomi. Tak juga. Sebab sebab apa sengnya? Dia macam ni tau. Bagi aku, dia kenapa Datuk Seri Anwar lebih fokus untuk attack Maha Kaya ni. Dia macam Robin Hood punya style lah kan. Ambil daripada orang kaya bagi pada orang miskin. Method ni sebab konsep dan idea keadilan sosial tu sendiri. Keadilan sosial ni maksudnya, to be fair, orang kaya, you kaya, tapi you ada duty kepada negara dengan pembayaran cukai. You must help the government. Government dah bagi peluang you berniaga, you dah kau untung dalam negara ni, you kena return back lah. Takkan you kau untung you pegang seorang. Then the government get apa? Tak dapat apa-apa. Tak boleh juga. So basically, yang kaya perlu membantu kerajaan untuk kita develop yang miskin. So yang miskin ni boleh naik. Sebab kau kena faham juga, orang kaya dia still memerlukan, contohlah dia berniaga kan, dia still memerlukan orang miskin ni untuk membeli barang dia. Kalau contoh orang miskin ni dibantu, mikroekonomi dia berkembang, dia lebih banyak beli barang dekat kau untung tak? Kau lebih untung kat situ. So ada keperluan masing-masing tau, yang mana kerajaan cuba untuk seimbangkan. So pada pandangan aku, kalau adakah dia akan mengesankan ekonomi? Tak. Sebab orang kaya, bila dia tahu ekonomi sekarang ni tengah berkembang, dia akan dapat profit tu setiap tahun. So kalau dia pull out dia punya ekonomi, that will be effect. Tapi kecuali kalau orang yang main saham, yang mana dia dapat dividen. Contoh dia ada saham dekat company A, B, C. Katalah company A dia dapat 100, berapa yang kena cukai dividen? 100,000. 100,000. B 100,000, C 100,000. Dulu dia tak kena bayar cukai, sekarang dia kena bayar cukai. Kenapa aku nak invest kat Malaysia? Lebih baik aku pergi luar negara yang tak ada kena bayar cukai macam ni. So dia akan pergi Singapura. Singapura tak ada. So itu akan ada side effect sikit lah, berdasarkan bajet ni. Tapi overall ekonomi kita tak akan effect. Sebab peniaga still memerlukan mereka punya kehadiran dalam negara ni. At the same time, dia akan dapat untung kat situ, dan melalui pengembangan mikro kat bawah, based on cukai yang dibayar lah.
Itu menarik pasal belanjawan. Ada lagi benda menarik pasal belanjawan ni? Benda paling menarik aku nampak ni, kerajaan umumkan gaji minimum naik 170. 1700. Agak cepat agak sebenarnya. Dah tempoh 3 tahun. Proses perubahan gaji minimum ni agak cepat. Biasanya ambil masa 10 tahun, 5 tahun ni agak cepat. 3 tahun pak berubah terus. 170. So, okay. Walaupun dia kata untuk kau dengan aku tak infact lah. Kita pun mengatas pada gaji minimum actually. Tapi cuba kita tengok pada industri kecil dan sederhana yang pekerja-pekerja kat sana, memang memberi impact yang positif lah. Totally. Tapi Kepada pekerja lah. Pada pekerja tu lah. Tapi dia juga memberi impact yang bukan kurang negatif lah. Bahasa mudah nak kata, harga barang akan naik lah. Harga barang akan naik. Sebab apa? Ni kena faham apabila kita ekonomi berfungsi okay, pendapatan rakyat biasa standard. Sama ni biasa standard 1,500 semua standard gaji minimum. Tiba-tiba tak jam push 1,700. So maksudnya kuasa beli rakyat bertambah lah. Apabila bertambah, peniaga-peniaga ni akan automatik naikkan harga barang dia disebabkan kuasa beli bertambah. Sebab demand naik tu. Yes. Sebab dia ada boleh beli. Dia boleh beli dah. Dulu mungkin dia boleh beli ikan sarding. Contoh, bagi contoh ni walaupun sarding tu makanan terkawal agak. Sarding, satu tank tu dia beli satu je. Lepas gaji naik, dia boleh beli 2. So ada demand untuk sarding ni. Sebab tu dia akan naikkan demand. Nak puhi remah harga dengan supply dia tak banyak. So dia akan naikkan harga dengan supply yang kurang. Bahasa mudah aku macam mana aku nak explain kau untuk bahasa mudah je. Apabila dulu kau beli satu, dengan mengejut naik kau boleh beli 2, barang yang ada dekat pasaran lagi sikit lah. Sebab orang ramai dah tambah nak beli 2 ni. So apabila supply dah kurang, harga akan naik. Bahasa mudahnya. So macam mana nak kekalkan balik harga ni? Okay, supplier tu ambil masa yang lama lah untuk tapung balik supplier dia. Kajak main peranan untuk tambah lagi supplier sarding. Itu. Tapi kau tak rasa ke benda ni terlalu cepat? Terlalu cepat satu sebab aku nampak pun Datuk Seri tengah kejar. Dia kejar apa sebenarnya? GST. Pandangan aku lah. Kita nak pergi topik GST sekarang ke? Kita nak relax dulu? Sikit lah kita touch. Nanti kita touch balik sikit lagi. Sebab Datuk Seri ada bagi hint. Kalau gaji rakyat Malaysia minimum 3,000, kita boleh laksanakan GST. Sebab apa? Sebab waktu tu kita dah agak kos hari hidup tu mungkin bagi pandangan Datuk Seri boleh terkawal sikit lah. Sebab kita punya kuasa beli tu dah tambah. Tahu? Aku tak berapa setuju dengan idea macam ni. Tapi in other side kita tengok itu apa yang Datuk Seri nampak. So aku tak pelik kalau dalam tempoh mungkin 2 tahun akan datang akan ada peningkatan gaji lagi. Tahu? Sebab kerajaan cuba nak kejar pace tu. Sebab kau kena ingat tahu, sepatutnya pace ni dah dibuat bersama Mahathir yang gaji 600. Sepatutnya dah naik lama lah, tapi tak naik-naik. Ya. Zaman Pak Lah naik sikit, zaman Najib naik sikit, zaman Suhail Sabri naik sikit, zaman Abah tak naik To be fair, yang mana sokong Abah, zaman Abah tak naik 150 Abah tak naik, Ismail naik. Suhail Sabri. Zaman Anwar naik. Zaman Anwar naik. Okay, so aku nampak benda ni, trend ni berlaku sebab kita nak tanda kerajaan nampak GST tu something yang perlu. Tu nanti kita explain dalam next episode lah kenapa perlu. So satu. Kedua, ada research daripada daripada Bank Negara Malaysia yang katakan berdasarkan kos hari hidup kita sekarang ni, gaji minimum yang selayaknya untuk kawasan macam Lembah Kelang lah, close to 2,000. Paling basic. So nak tak nak, kerajaan kena perlu naikkan gaji supaya kajian yang dibuat oleh Bank Negara, sebab ini Bank Negara punya kajian, bukan Jabatan Amal PAS punya kajian. So trusted lah sikit kan. So even kita tu 2,000 tu mana cukup? No, kita akan tengok Bank Negara ni dia ada cara untuk dia menilai kadar keperluan untuk kita kurangkan kos hari. Dia ada method dia untuk dia punya kajian dia punya soal selidik dia. So basically report daripada Bank Negara Malaysia menyatakan bahawa close to 2,000 is the basic wage minimum wage untuk rakyat Malaysia, terutamanya duduk di Lembah Kelang. So kerajaan nampak benda ni keperluan untuk kita kurangkan kos hari hidup. Selain daripada kita turunkan harga barang, kita naikkan kita naikkan gaji. So bila upah naik, kuasa beli naik, dia akan get back to government juga. At the same time memenuhi keperluan research lah. So sebab tu aku cakap tadi, pelik kalau in future mungkin dalam 2 tahun akan datang kita dah close to 2,000. Sebab sekarang dah 1,700. Mungkin dalam 2-3 tahun akan datang naik lagi 1,900.
Tapi yang akan bantah benda ni majikan lah, of course lah. But they need to know, di saat ekonomi tengah cantik, kau setiap tahun kau ada profit kau tu nak pergi mana? Masuk poket kau? No, contribute back to the government. Tapi actually kau tak rasa, walaupun majikan rasa dia macam kau terbeban tu kena bayar 170 ni, kau terbeban. Tapi dia masa sama, jika 170 ni naik dan diluluskan ni bajet naik, sebelum akan naik harga barang kau juga. So sama, balance balik lah sebenarnya. Dia macam balance kan balik. Cuma dari segi marketing, dari segi kau nak produce produk kau tu, kau kena bijak lah. Macam nak suruh orang beli lagi produk kau. Dia bukan orang beli produk kau nak beli sekali. Semua peniaga tak nak orang datang beli sekali tu caw, tak nak. Dia nak orang repeat barang dia. So kau kena bijak. Sebenarnya dia rolling balik dari market tu ni. Sebab kuasa beli pekerja semua dah naik. Semua rakyat Malaysia kuasa beli dah naik. So aku rolling balik. So majikan-majikan ni nak turn off sangat ni kenapa? Kau tahu kenapa dia orang turn off? Sebab apa? Terkejut. Bukan. Dan tak ada benefit kat situ. Okay, ini kepala otak kapitalis punya style lah. Pertama aku cakap, Ahmad, banyak peniaga kat Malaysia ni otak dia otak-otak kapitalis. Kau beli MERS, kau beli Porsche sedap-sedap, tapi kau punya pekerja gaji tak naik. Atas alasan kita punya cost overhead naik lah apa semua, tapi kau boleh beli MERS baru. Bila pekerja bising alasan kita kan family. Itu mindset kita suka. So, dia macam ni, Fik, kau kena faham. Peniaga ni kalau boleh dia tak nak rugi, and kalau boleh dia untung besar. Kalau dia rugi pun paling minimum dia rugi. Contoh, sebelum naik 1,700, katalah satu company ni dia jual produk kecantikan lah contoh. Dia ambil pekerja gaji basic 1,500 kan. Ya, ada pekerja dia basic 1,500 ni, katalah ada 10 orang. Cost overhead dia campur dia keluarkan barang apa semua, 1 tahun dia perlu belanja katalah 200,000. Dia untung 500,000. Bila naik gaji, cost overhead dia naik daripada 200,000 kepada 300,000. So dia punya margin keuntungan dia akan sikit. So nak tak nak dia kena naikkan harga barang dia supaya bajet keuntungan dia jadi 300,000 balik. Dia ada untung tak kat situ? Tak ada. Sama je. Sama. Dia nak kalau boleh cost overhead aku 200,000, untung aku naik jadi 800,000 dengan aku naikkan harga barang. Itu apa kebanyakannya pengusaha ni nak. Yang kapitalis ni, otak-otak kapitalis ni nak. Tahu? Sebab tu diorang bising. Sebab diorang tak nampak ada keuntungan dekat situ. Sebab bila diorang nampak benda ni tak ada untung, tapi diorang terpaksa buat. Kalau tak buat, diorang kena tindakan. Sebab tu diorang bising. Cuba kalau contoh kata, kerajaan katalah ada satu kerajaan cakap peniaga dibenarkan untuk naikkan keuntungan ataupun naikkan harga barang dengan margin harga barang 10%. Tepuk tangan semua. Sebab itu otak kapitalis ni bergerak. Kalau boleh, dia tak nak rugi langsung. Kalau rugi pun rugi paling minimum. Tapi kalau untung, nak untung besar. Itulah mindset peniaga. Itu kerajaan umum pula ada subsidi untuk barang kosmetik. Lagi dia seronok. Lagi dia seronok. Itu aku setuju kau. Mindset totally memang semua je tu Totally memang semua. Ya, kebanyakan macam begitu. Semua nak untung besar. Lepas untung besar beli MERS, beli Honda ke, kahwin 2 ke, kahwin 3 ke. Rumah banglo besar. Ya, standard. Orang buat bisnes memang standard macam tu. Mindset dia macam tu. Tapi kita nak lagi satu lagi pasal belanjawan sebelum kita cut off pasal belanjawan ni. Benda yang menarik pasal belanjawan kali ni adalah macam mana kerajaan nak make sure defisit fiskal mengecut terus mengecut. Walaupun kau dah explain tadi method kerajaan naikkan hasil, tapi aku nak pergi fokus yang benda paling kita tak pernah sentuh benda ni. Selain pada cukai, peranan GSC kerajaan ni sangat penting untuk naik hasil lagi. GSC, yes. Khazanah banyak lah GSC actually, Petronas semua everything. Tapi kau cuba imagine benda ni aku memang tak boleh brain lah benda ni. Kita adalah negara pengeluar minyak, tapi antara semua negara keluar minyak, pengeluar minyak, kita paling miskin. Kenapa? Kau dah terfikir benda ni? Arab Saudi keluar minyak kaya. Antara paling banyak kita, antara banyak juga fight Arab Saudi juga tau. Kita punya minyak. Volume. Tapi kita miskin. Kita miskin. Hampir-hampir kalau tak ada minyak, kita boleh jadi Zimbabwe. Kau tahu? Boleh jadi negara Zimbabwe yang tak ada apa. So kita bergantung pada minyak sekarang ni. Tapi kenapa kita punya minyak kita tak boleh beat langsung lah? Kita adalah negara yang paling miskin antara pengeluar minyak,
Dan diuruskan oleh JSC kerajaan itu Petronas. Kenapa benda ni bilang? Pandangan aku sebab volume. To be fair pada JSC, contoh macam Petronas, volume. Arab Saudi seingat aku satu hari dia boleh keluarkan at least 200 barrel, 200 tong. Kita 100 pun tak sampai. Itu masalah teknikal sistem kita. Ya, itu satu. Sebab Bukan kuantiti minyak kita. Arab dia ada resource minyak yang banyak. Minyak dagang terlalu banyak. Kita resource kita limited tau. Macam contoh kalau kita tak jumpa telaga baru dekat Terengganu ke Kelantan tak silap aku tahun 2012 yang tu, kita punya revenue minyak akan habis 2018. Kita tak ada minyak dah 2018. Sebabkan kita jumpa dekat Sarawak. Kita jumpa dekat Sarawak ke silap aku. Yang sekarang yang diorang bising kata nampak ada kapal Cina lalu. Betik Patinggi Ali. Betik Patinggi Ali. Seingat aku lah, kalau aku salah sorry. Tapi around that time kita jumpa satu telaga baru. So itu yang menyelamatkan minyak kita lah. So kita ada simpanan lagi sikit. Kita tak tahu in future kalau kita jumpa telaga baru, Alhamdulillah. Kalau tak, kita memang dah kena kontang. So kita basically pengeluaran volume kita tak sebesar negara Arab. So that's why kita ni antara pengeluaran minyak kita paling miskin. Even kita kalah dengan Indon pun. Kita kalah dengan Indo. Sebab Indon pun dia punya revenue minyak dia, simpanan minyak dia banyak. Simpanan tong minyak dia pun banyak compare dengan kita. Sebab telaga dia banyak, telaga kita sikit. Cuma apa yang Petronas cuba buat ialah diorang cuba gali untuk negara-negara lain. Dia pergi Azerbaijan, pergi negara lain, gali, kau hasil, bawa balik. So hasil tu ada tapi tak sebanyak diorang. Tu satu. Tapi to be judge for JSC ni juga, untuk kita kritik JSC ni juga, ialah dari segi mismanagement diorang. Contoh aku ambil dulu Najib dengan Anwar debat pasal apa? Sapura. Sapura, yes. Sapura. JSC tu. Itu JSC tau. Sapura rugi berapa banyak? Berpuluh bilion. Dan management dia punya gaji punyalah banyak. Dan diorang mismanagement dari segi investment. Contoh, Sapura merge dengan Kencana, Mozani punya Sapura Kencana. Pergi beli syarikat yang dah dua kali isytihar bankrupt dekat US. Apa nama company aku lupa lah nama company tu. Dan this issue menyebabkan kita ni at the end Sapura tu dia rugi. Kau dah beli company yang rugi, kau rugi lagi, tapi kau punya management gaji bukan 10,000, 20,000, beratus ribu dalam tempoh beberapa tahun. So di situ kelemahan kita. Sebab kita menggajikan pegawai-pegawai JSC kita dalam JSC kita dengan gaji yang nonsense. So dengan ada audit dalaman lagi. So at the end of the day, JSC ni tak bagi revenue besar pada kita. Sebab kita punya cost management tu pun dah mahal. Dan kesalahan investment pun ada. Dulu tabung haji pun ada kesalahan investment sampai terpaksa bail out. Felda pun masalah. So selagi masalah-masalah integrity, masalah mismanagement tak settle, selagi tu JSC tak balik revenue besar. Kecuali Petronas kita tak boleh nak cakap fair lah, dia pegang minyak. sebab dia pegang minyak. Tapi at the end Petronas pun dia ada, macam aku cakap tadi pasal volume tu kan. Tapi macam JSC yang lain-lain ni, mismanagement, investment problem, integrity problem, at the end janam lah, revenue tak balik. Kalau Felda tu betul-betul management yang betul, kita tak ada sampai hutang tau. Ni apa FGV dulu yang sampai kita rugi. Silap mismanagement satu. Kedua, integrity satu. Isa Samad. So ini masalah yang buatkan JSC Malaysia ni. JSC ni daripada zaman Mahathir tau. Apa strategi Mahathir tu? Malaysia Incorporated. Daripada tahun 80-an 90-an. But at the end JSC ni awal-awal dulu bagi untung, tapi ujung-ujung lama-lama jadi lubuk duit untuk kroni. That's the problem. Sebab latihan politik, kita amalkan satu latihan politik yang jika kau menang, kau dah menang, kau lantik kawan kau yang entah siapa. Sebab nak memenuhi kehendak kawan kau yang tolong kau waktu dalam politik dulu. Betul. Itu sistem yang kita kena ubah. Tapi aku nak kata latihan politik ni salah atau tidak, tak boleh juga. Ada latihan politik yang berfungsi dengan baik. Ada jawatan tu perlu, ada jawatan tu tak lah. Ada berfungsi baik, ada yang totally hanya untuk selamatkan tekuk ahli politik je. So jawatan-jawatan JSC atau jawatan politik ni, ketika politik ni hanya untuk selamatkan ahli politik yang dah hidup. Dia macam nyawa kedua sebenarnya. So itu kita kena kurangkan atau stop dan boleh pilih yang betul-betul function je. Jangan sebab dia kawan kita on dengan dia, sebab dia ahli parti on, sebab dia pernah bantu parti A ni dalam menang pilihan raya atau menang untuk presiden parti tu, kita terus ambil dia.
Sebab tu kita dapat dulu pengurusi pasaran yang cakap train with train kiss each other. Oh, itu teruk. Tapi dia bukan dari parlimen lah. Sekarang tak ada lah. Kalau ada dia demand tu. Kiss ada itu kan level kita punya kepala macam tu boleh buat lawak waktu orang dah nak accident dia cedera macam tu. Itu realiti. So itu kena dikurangkan lah. Minta dikurangkan untuk fasa pertama. Jika boleh dihapuskan lah. Lettingkan politik. Tapi kita nak pergi yang terakhir pasal Ranjawan. Yang famous juga. Boleh kata I kat top agak lah actually. Apa? T15? Bukan. Itu tak nak lah gaduh pasal T15. Itu pening aku T15. T20 itu bukan benda teknikal sangat. Kita nak pergi pada dengan 95. Okay. Itu menarik. Sebab apa? Dulu sebelum Kak Ajak umumkan DC, Kak Ajak tu cakap pun tak bagi notis awal. Maksudnya dia add on. Dia macam datang-datang Tak bagi step back. surprise. Mama kelang gabuk habis lah semua orang kan. Mama wah apa benda ni? Betul ke ni? Fake news ke? Sekarang ni Kak Ajak bagi tahu dalam belanjawan. Tahun depan subsidi petrol ada. Kita akan selarikan, bersasarkan, Dia bukan tak ada. dia berfokus. Dia selaraskan balik. So kesian lah yang naik kereta-kereta mahal, ada 5 biji kereta orang kaya semua ni. Yang mana ejen insurans bawa MERS, Mama kena. Gulak lah. Yang pergi jauh, yang lawyer kena pergi Kelantan tu, dia naik MERS lah. Dia naik MERS je. Potong sonar tak apa. Klik. Ini Kak Jam bagi notis yang lama untuk korang prepare. Tapi kita masih fikir method sekarang DC kita ada flip card lah, kita ada inisiatif ni lah. Kita nampak DC tak semua Budi Madani apa semua tu lah. DC tak semua guna. Dan DC hanya dekat Semenanjung. Sabah Sarawak tak. Masih ada subsidi. So untuk Malaysia ni, cadangan aku nampak lah Engineer dulu ada kata bahawa nak guna IC tu. IC tu. Pandangan aku kita guna method tak tahu lah okey tak okey ni, cashback method 2x5 macam Budi Madani ke lebih kurang lah. Tapi cashback method ni kau boleh claim akhir bulan. Walaupun dia macam tak efektif, tapi aku risau kerisauan aku kenapa aku cadangan cashback ni, because kau guna baru kau add on benda tu. Sama kat MyIC, tapi MyIC ni takut orang yang guna kau punya. Betul. Cashback ni kau dah keluar duit kau dulu. So maksudnya aku dah keluar duit aku RM200 untuk isi minyak petrol 95 ni. So akhir bulan ni aku akan dapat balik cashback tu. Kembali pada akaun aku lah. Aku masuk test card dengan akaun aku. So itu aku nampak. Tapi method dia sangat bercelaru sebenarnya. Kau tak tahu method mana sesuai. Betul. IC ke, cashback ke, bawa satu kad baru ke, macam petrol punya kad ke, bonus link ke, tak tahu. Kau tak tahu method apa sesuai. Lalu kau seorang menteri, apa method sesuai je untuk bersasar kan. Anthony dulu kata IC nak guna. Aku tak setuju IC. Sebab macam kau cakap tadi lah, contoh lah kata aku boleh ambil kau punya. Contoh kata Afiq bos, driver dia aku, and Afiq T15, aku B40. Afiq boleh je suruh, Mek kau pergi isi minyak pakai IC kau, dapat subsidi. Habis tak boleh tolak abang ambil kerja aku. Sebab semudah itu. Itu masalah kalau pakai IC. So kalau kerajaan buat based on IC, itu masalah yang kita kena bantah lah. Tapi kalau the best method, kalau nak guna Budi Madani punya style cashback, ada juga komplain tak cukup lah, isu tak dapat kad lah, ada yang terlepas pandang lah. So keciciran itu pasti akan berlaku. Nak tak nak kau tak boleh nak elak benda tu akan berlaku. Cuma apa yang kau boleh buat ialah kita tengok yang mana paling sikit bagi mudarat. Kau compare dua inisiatif. Kau bagi IC ataupun kau bagi Budi Madani konsep cashback kan. Kalau kau bagi IC, ketirisan lagi besar boleh berlaku. Kalau serupa kau tak payah buat penyelarasan lah, sebab kau boleh tipu macam tu. Kedua, kalau kau guna cashback, akan ada yang tercicir, tapi dia boleh diselamatkan lagi dengan technical punya issue. Technical issue lah. Tahu. So kalau kau tanya aku lebih pro cashback. Even though dia tak perfect punya sistem, but it's okay lah. Cuma aku nak touch sikit lah pasal pasal method ni, pasal Syed Saddiq sikit. Asal? Kenapa? Kan Syed Saddiq cakap ini yang kerajaan umum dulu baru fikir.
Tak, dia macam ni bang. Aku nak bagi tahu kau Kau sikit. sekolah ni meh. Sebab dia kata dia tak kahwin lagi, lepas tu dia rapat dengan keluarga muda dia. Mengagut tu. Okay, dia macam ni bang. Aku nak bagi tahu sikit lah. Kerajaan bila umum bajet, kerajaan akan bagi tahu apa kerajaan nak buat tahun depan. Basically contoh, tahun depan kita ada 100,000, apa kita nak buat. Contohlah kita ada 100,000 tahun depan, apa kita nak buat. Nak beli motor, kita nak settlekan loan rumah ke apa ke, settlekan loan kereta ke. Tapi berapa banyak loan kita nak settle, nak buat refinance, ataupun jenis motor apa kita nak beli, tu nanti kita decide lah. Yang penting dapat duit dulu. Sama juga macam kerajaan. Kerajaan fikir sekarang ni, tahun depan kita nak buat apa? Kan? Kita ada duit banyak ni, kita nak buat apa? Kita nak bagi penyiasan subsidi, kita nak bagi naik STR. Kerajaan bagi tahu dulu. Perancangan tu tak semestinya kerajaan tak buat langsung. Kerajaan dah ada plan, tapi taklah diumumkan. Kalau kerajaan nak umumkan secara detail semua, Datuk Seri Anwar duduk dalam Dewan Rakyat tu 3 hari 3 malam pun tak habis. Satu. Kedua, kalau kau nak plan semua in detail, baru kau nak bentangkan bajet, aku rasa 1 tahun pun tak cukup. Sebab kau kena libat banyak pihak. Tahu? So it takes time. Tapi mana yang penting kita umum dululah. Nak apa kita nak buat tahun depan. The plan, pelaksanaan itu semua akan diumumkan kemudian. Kau pernah ada dalam kerajaan kau, takkan kau tak tahu benda ni. Itu zaman atuk kau buat bajet tu, takkan kau tak ada dalam kerajaan. Benda basic. Tahu. So bagi aku, Syed Saddiq punya komplain dalam Dewan Rakyat tu for me nonsense lah. But unfortunately, itu argument ataupun perbahasan Dewan Rakyat tentang bajet yang paling bagus aku dengar daripada pembangkang. Sebab kita ada satu lagi pembangkang yang cakap ketimbang tu, maksud dia apa, kencing apa semua tu. Tu pun satu bangang kat tu. Dengan kita ada ketua pembangkang bangang seorang, kita ada bekas menteri dan juga ahli parlimen Putrajaya sekarang yang tak berapa bijak. Isu MHB pun nak sentuh juga. So basically perbahasan bajet tu nonsense tau sebenarnya. Sebab kita ada pembangkang yang tak berapa bijak. Kecuali Syed Saddiq lah nampak agak bijak sikit, walaupun sebenarnya tak berapa sangat. But Tapi dia sampai KPI. argument tu adalah sikit. Okay. Sampai. Aku pun terkejut ketua pembangkang kata hutang paling banyak kita. Ya. Dia tak sedar ke zaman dia dulu berapa banyak zaman COVID dia hutang 1 juta tau. 1 bilion aku. Bengong. Dia agak-agak lah. Aku ada satu soalan tanya kau sikit. Apa? Sebelum kita off bajet ni. Kau rasa pembangkang perlu tak ada bajet alternatif? Syuk bi perlu. Aku je lah. Kalau kau tak ada bajet alternatif, kau tak nampak kau ready untuk be part of kerajaan. Totally. Dan kalau kau tak fight isu-isu melibatkan belanjawan, macam contoh kau punya idea adalah audit belanjawan. Itu idea baru. Fresh idea. Tak ada. Kosong man. Kalau kosong, macam mana aku sebagai rakyat biasa nak yakin bahawa kau boleh lead kerajaan? Takkan dengan sentimen ni, tak apa, walaupun dia tak pandai, dia bodoh, tapi dia Melayu, dia Islam. Takkan dengan sentimen macam tu aku nak undi kau. Memang korup lah Malaysia ni. Memang hancur lah negara ni. Kalau aku kira bahawa sebab kau Islam, sebab kau Melayu, aku wajib undi kau. Memang sial lah aku tu. Aku boleh kata totally sak Malaysia kerja ni. Okay, pada pandangan aku, contoh aku ambil zaman Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, kita ada buku, bukan buku jingga, sorry. Kita ada buku bajet setiap tahun tau. Najib bentang bajet, kita ada bajet alternatif. Untuk menunjukkan, sekarang ni kerajaan punya revenue banyak ni. Kalau kita jadi kerajaan, apa kita nak buat? Kerana kita ada plan. So itu menunjukkan macam Afiq cakap tadi, kau dah ready kalau kau jadi kerajaan, apa kau nak buat. Itu satu. Kedua, kenapa perlu ada? Sebab kau boleh counter argument balik kepada setiap bajet kerajaan. Contoh, kerajaan kata nak buat penyelarasan subsidi. Kau tak setuju, mungkin kau ada better plan untuk subsidi. Apa kau nak buat? Kau nak tambah subsidi ke? Yang mana bagi benefit pada rakyat? Sebab then benefit pada rakyat adalah rakyat boleh compare antara dua bajet ni, mana yang terbaik untuk diorang. Yes, kita tak boleh nafikan bajet kerajaan yang akan digunakan, tetapi at least you give some new idea untuk rakyat menilai. Tahu? That's how Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat buat daripada dulu. Tapi yang sedihnya, Tuan Ibrahim Tuan Man punya respon kata, kita tak jadi kerajaan, apa nak buat bajet? Itu satu. Kedua, naratif yang pembangkang mainkan ialah diorang attack pasal penyelarasan subsidi petrol 95. Itu je point diorang. Diorang tak sentuh peruntukan untuk perbelanjaan pembangunan. Diorang tak sentuh peruntukan untuk Kementerian Pendidikan. Kau hanya buat infrastruktur. Kau tak ada peruntukan untuk
new skills ataupun new vision of education, sistem pendidikan ke, kenapa kerajaan tak invest banyak dalam sistem pendidikan to improve kita punya pendidikan. Dia tak attack kat situ. Dia punya naratif subsidi. Penyasaran subsidi. Bagi aku, kau nak attack benda tu, maksudnya PN punya stand ialah kita keep bagi subsidi. Okey, tak nafikan pemberian subsidi tu ada keperluan dia. Tetapi kalau kau tengok dengan keadaan fiskal sekarang ni, sampai bila kita nak bagi subsidi full? Sampai bila kita nak orang kaya yang pakai MERS, yang pakai welfare boleh isi orang 95? Sampai bila? Anak dia beli Myvi pun, beli S70, boleh isi tak? Sebab Betul. anak dia. Betul? So itu masalah dia sekarang ni. Fiskal kita, masa kau pegang, kau dah jahanamkan, lepas tu kau nak maintain bagi subsidi lagi. No. You must do something on subsidi. So maksudnya PN ni, dari segi otak, dari segi ekonomi, betul lah. Yang paling terbaik pun ada roh, reh. Itu je. Itu lah. Sampai KPI jugalah. Boleh lah. So that's just to simplify how the Malaysian politics sekarang lah yang ada dalam Dewan Rakyat. Kita ada government dan juga pembangkang yang tak berapa nak ada otak. Dan adalah seketul Syed Saddiq yang ada otak sikit. That's the reality. Aku rindu Saiful Wajan lah. Dia bijak nampak intelek dulu lah. At least dia bercakap lah. Saiful Wanjat. Dia idea tu. Dia tu sebab dia bila kau keluar daripada ideas, kau dah tak ada idea. Disappointed. Ya, memang disappointed lah. Dia lari daripada karakter asal dia dalam ideas dulu. Tapi rindu Mat Jagon lah. Dia dah kena gantung lama sangat. Rindu dia tak ada. Oh ya, patut Parlimen macam sunyi sikit. Tak ada dia. Rindu kan. Okay, tak apalah. Tak ada dia. So tak apa, kita tutup sesi kita kali ni. So kita sambung nanti. Okay.